Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibah binti Zakaria, nombor metrik 1910909990. Kalau kita bercerita atau bercakap tentang penjara, ramai yang menganggap penjara adalah sebuah tempat yang menakutkan, bukan sahaja untuk pengunjung, tetapi juga untuk banduan itu sendiri. Berbeza dengan penjara-penjara yang akan saya ceritakan di dalam video ini, yang memberikan keadaan yang selesa kepada banduan. Bukan menghukum banduan-banduan ini dengan ketidakselesaan, tetapi memberikan mereka peluang untuk berubah. Daripada penjara yang mengenakan yuran kepada banduan, sehinggalah ke penjara yang seakan-akan pusat pelancongan. Di sini, saya akan ceritakan satu persatu 5 fakta pelik penjara-penjara di luar negara. Yang kelima, Penjara San Pedro di Bolivia. Penjara ini terletak di daerah La Paz, Bolivia, yang dianggap sebagai antara penjara yang paling unik di dunia. Berbeza dengan penjara-penjara yang lain, penjara ini diuruskan sendiri oleh banduan. Seperti sebuah kawasan perumahan yang besar, terdapat pelbagai fasiliti termasuk restoran, kedai, tidak lupa juga kilang menghasilkan dadah. Apa yang ironi, kebanyakan banduan di sini dipenjarakan disebabkan terlibat di dalam jenayah dadah. Banduan baru pula dikenakan bayaran untuk tinggal di dalam bilik penjara. Sesiapa yang tidak mempunyai wang akan tidur di kaki lima ataupun di luar bangunan. Pelik bila ada banduan yang boleh membawa keluarga mereka tinggal di sana. Bilik penjara pula dikategorikan kepada 3, 4 ataupun 5 bintang. Bukan itu sahaja, banduan juga dipaksa untuk membayar yuran untuk berada di sana. Kisah ini diceritakan oleh Rusty Young yang menulis buku Marching Powder, sebuah buku mendedahkan apa yang berlaku di dalam penjara tersebut. Keempat, Penjara Baston di Norway. Percaya atau tidak, penjara ini nampak seperti sebuah destinasi pelancongan. Malah, ada yang menggelar penjara ini sebagai penjara yang paling cantik di dunia. Di sini, banduan tidak tinggal di dalam bilik penjara, tetapi tinggal di dalam rumah. Mereka mempunyai bilik masing-masing, berkongsi dapur dan ruang tamu yang sama. Ada yang lebih mengejutkan, setiap banduan di sini akan menerima duit allowance sebanyak $90 sebulan, selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Mereka hanya diberikan makan 1 kali sehari dan memasak ataupun membeli makanan sendiri pada setiap hari. Hanya 5 pegawai penjara yang ditugaskan di sini untuk menjaga banduan yang terdiri daripada perompak, pembunuh, perogol dan sebagainya. Apa yang lebih menariknya, statistik menunjukkan hanya 16% sahaja banduan yang dilepaskan kembali ke penjara tersebut. Ini satu kadar yang rendah jika dibandingkan dengan negara Eropah yang lain, di mana 70% banduan akan masuk semula ke penjara. Yang ketiga, Penjara Aranjuez di Spain. Ini adalah sebuah penjara yang dibina untuk banduan yang berkeluarga. Fasiliti ini dibina supaya banduan yang mempunyai anak boleh masih berhubung dengan anak mereka sendiri. Banduan akan menerima bilik yang dihias dengan perhiasan dan perabot untuk kanak-kanak. Kanak-kanak mereka pula bebas untuk mundar-mandir kecuali pada waktu malam. Tetapi, bagi banduan-banduan ini bukan selalunya indah. Bila anak mereka berumur 3 tahun, mereka akan dipindahkan ke penjara yang biasa. Namun begitu, ada banduan yang sengaja mengandung ketika dipenjarakan di sini untuk melahirkan anak semata-mata mahu dipenjarakan di sana. Kedua, Association for Protection and Assistance to Convicts Brazil ataupun dikenali secara ringkasnya sebagai APEC Brazil. Bukan seperti sebuah penjara, bila banduan dibenarkan mundar-mandir bukan sahaja di dalam penjara, tetapi juga di luar penjara. Banduan-banduan ini bertujuan bukan untuk memenjarakan banduan, tetapi untuk membantu mereka berubah melalui sesi rehab. Kalau di penjara-penjara yang lain, kita selalu dengar yang ahli keluarga akan datang ke penjara. Namun, berbeza bagi banduan di sini. Mereka akan dibenarkan keluar dari situ untuk mengunjungi ahli keluarga
selama 2 ataupun 3 hari sebelum kembali semula ke penjara. Sekali pandang tidak nampak seperti sebuah penjara, tetapi lebih kepada sebuah pusat pemulihan. Dan yang pertama, penjara Halden di Norway. Penjara Halden merupakan sebuah lagi penjara mewah di Norway. Walaupun penjara ini menempatkan banduan-banduan yang ganas, tetapi dengan persekitaran penjara, ia diberikan julukan penjara paling berperi kemanusiaan di dunia. Bilik penjara mereka nampak seperti sebuah bilik hotel. Selain mendapat fasiliti yang lain seperti menonton televisyen, bermain video game, bilik merakam dan fasiliti-fasiliti yang lain. Pegawai penjara di sini pula kebanyakannya tidak memiliki senjata, walaupun dikelilingi dengan pembunuh, perogol, penculik dan sebagainya. Banduan di sini diwajibkan untuk mengikut arahan dan menghadiri kelas kaunseling. Jika tidak, mereka akan dihantar ke penjara biasa. Begitulah 5 fakta pelik penjara-penjara di luar negara. Setakat ini sahaja video perkongsian saya untuk kali ini. Diharap anda mendapat sedikit ilmu tambahan dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi supaya anda tidak terlepas untuk menonton video-video menarik yang akan datang di channel ini.